Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Dan saya Haryanti Jumatusin. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan usaha bersepadu kerajaan baginda dalam mempelbagaikan ekonomi negara menghasilkan perkembangan yang sangat menggalakkan dalam sektor bukan minyak dan gas. Seorang dilaporkan terkorban dalam kejadian kebakaran di Kampung Bolkiah A. Negara Brunei Darussalam melangkah ke tahun 2024 dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan usaha bersepadu kerajaan baginda dengan kerjasama sektor swasta dalam mempelbagaikan ekonomi negara menghasilkan perkembangan yang sangat menggalakkan dalam sektor bukan minyak dan gas. Usaha tersebut, tegas baginda, tidak boleh berhenti, malah digiatkan terus untuk mencapai ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Dalam titah perutusan sempena menyambut Tahun Baru Masihi 2024 yang disiarkan ke seluruh negara melalui radio dan televisyen, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga memberikan penekanan dalam beberapa perkara, antaranya pendekatan whole of government dan whole of nation bagi mencapai matlamat-matlamat Wawasan Brunei 2035, penerapan nilai-nilai Islam dalam semua aspek urus tadbir bagi kelangsungan dan kestabilan negara, serta kejayaan negara mengekalkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan selama 40 tahun mencapai kemerdekaan penuh. Baginda memulakan titah dengan merafakkan doa semoga tahun 2024 akan mendorong untuk lebih berjaya meneroka perubahan-perubahan bermakna baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara. Demikian juga, fokus kerajaan beta akan tetap mensesarkan pencapaian matlamat-matlamat Wawasan Brunei 2035. Maka untuk itu, kerajaan beta melalui pendekatan whole of government dan whole of nation akan terus melakar strategi baru menerusi blueprint yang kita yakini mampu untuk membawa negara lebih dekat kepada matlamat-matlamat tersebut. Blueprint ini akan sentiasa dikemaskini bagi memastikan ianya sentiasa relevan dan apa jua jurang dalam perancangan dan pelaksanaan akan ditangani secara kolektif tanpa bertangguh. Namun dalam pada itu, faktor-faktor luar seperti pergolakan geopolitik, krisis kesihatan global, kesan perang dagang di antara kuasa besar dan kepesatan kemajuan teknologi akan terus mempengaruhi hala tuju dunia dengan bahangnya juga turut dirasai oleh negara kita. Apa yang pasti kita perlu mendepani keadaan ini dengan fikiran terbuka untuk memahami perubahan tersebut dan seterusnya memanfaatkan
sepenuhnya apa jua peluang yang dibawanya. Titah Baginda juga menekankan mengenai perlunya perkhidmatan awam negara ini meneliti dan melaksanakan pembaikan-pembaikan dasar dan peraturan. Menyentuh mengenai kepelbagaian ekonomi, beta sangat gembira atas perkembangan sektor bukan minyak dan gas yang sangat menggalakkan, yang meningkat sebanyak 5.3% bagi tempoh 6 bulan pertama tahun 2023. Ini tentu saja hasil usaha bersepadu kerajaan beta dengan kerjasama sektor swasta dalam mempelbagaikan ekonomi negara. Usaha ini tidak boleh berhenti, malah digiatkan terus untuk mencapai ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Ke arah itu, perkhidmatan awam negara ini perlu terus meneliti dan melaksanakan pembaikan-pembaikan dasar dan peraturan sebagai langkah memperkemaskan lagi sistem penyampaian perkhidmatan yang sedia ada, khasnya ke arah mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan, perniagaan, dan pelaburan. Di samping menekankan accountability para penjawat awam. Dalam masa yang sama, penerapan nilai-nilai Islam dalam semua aspek urus tadbir perlu terus dititik beratkan selaras dengan langkah memelihara maqasid syariah bagi kelangsungan dan kestabilan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan harapan agar skim persaraan kebangsaan dan gaji minima bagi sektor-sektor tertentu akan jadi pendorong untuk memajukan diri. Kerajaan beta juga dalam beberapa bulan yang lalu telah melaksanakan 2 inisiatif penting untuk kebajikan warga kerja dalam sektor perkhidmatan awam dan swasta, iaitu skim persaraan kebangsaan SPK dan gaji minima bagi sektor-sektor tertentu. Beta berharap inisiatif-inisiatif ini akan jadi pendorong untuk mereka memajukan diri baik di sektor kerajaan maupun swasta. Berkaitan pendidikan pula, Baginda bertitah pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama dari darjah pra hingga darjah 3 ke dalam sistem pendidikan umum yang telah bermula bulan November lepas telah menimbulkan pelbagai persepsi dan reaksi. Beta berharap semua pihak akan memahami bahawa rancangan ini adalah bertujuan untuk menjaga kesejahteraan para pelajar melalui keseimbangan suasana dan pembelajaran. Kerana itu, sokongan semua pihak, khasnya ibu bapa, adalah masih diperlukan bagi keberkesanan dan kesinambungan usaha ini. Di sudut lain, negara akan terus mengambil berat usaha-usaha di peringkat global berkaitan isu perubahan iklim. Sehubungan ini, pembentukan dasar perubahan iklim negara Brunei Darussalam BNCCP dan pelantikan negara sebagai tuan rumah bagi Pusat Perubahan Iklim ASEAN, ASEAN Center for Climate Change, adalah merupakan
antara terjemahan dari komitmen yang disebutkan tadi. Bersabit hal ehwal luar negara pula, negara Brunei Darussalam titah baginda turut menzahirkan kebimbangan yang amat mendalam terhadap keganasan yang sedang berlaku di Palestin. Kita mengharapkan supaya pihak-pihak berkenaan akan terus mematuhi kewajipan menghormati undang-undang antarabangsa, termasuk piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, khasnya dalam usaha melindungi keselamatan orang awam. Sama-samalah kita berdoa semoga rakyat Palestin akan sentiasa mendapat perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tanda simpati yang mendalam, negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan menubuhkan tabung kemanusiaan untuk rakyat Palestin di samping doa dan kunut nazilah bagi rakyat dan negara Palestin juga dibaca di masjid-masjid. Beta berharap rakyat dan penduduk negara ini akan sama-sama menyumbang kepada tabung berkenaan sebagai derma atau sedekah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah pada tahun ini, negara Brunei Darussalam insya-Allah akan menyambut 40 tahun negara mencapai kemerdekaan penuh. Kejayaan kita dalam mengekalkan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan dalam tempoh yang lama ini adalah berkat usaha bersepadu dan dengan izin Allah juga. Semoga sambutan kali ini akan lebih mengukuhkan lagi patriotisme di kalangan generasi masa kini selaku rakyat dan penduduk yang taat, setia, lagi gigih untuk membawa negara mencapai wawasan Brunei 2035. Baginda mengakhiri titah dengan merafakkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmatnya untuk semua. Akhirnya, beta ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua peringkat warga perkhidmatan awam, angkatan bersenjata di Raja Brunei, pasukan polis di Raja Brunei, pasukan-pasukan beruniform yang lain, termasuk mereka yang berkhidmat di sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGOs di atas komitmen dan usaha gigih kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sepanjang tahun 2023. Demikian juga pada kesempatan ini, beta sukacita merakamkan penghargaan kepada negara-negara sahabat dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa di atas kerjasama yang baik lagi ikhlas antara kita. Selamat Tahun Baru Masihi 2024 kepada seluruh rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk mereka yang berada di luar negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya berupa keteguhan iman, kesihatan, keamanan dan kemakmuran untuk semua. Amin. Sebuah rumah di Kampung Bolkiah musnah dalam kebakaran yang berlaku kira-kira 7.15 pagi tadi.
Sebagai tanda keprihatinan, rombongan pihak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah membuat tinjauan ke tapak kejadian. Antara yang menyertai rombongan yang berhormat Pihin Datuk Lera Raja, Major Jeneral Besar Datuk Perdana Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, selaku Ahli Lembaga Pengarah dan juga pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan yayasan. Menurut pihak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, rumah berkenaan adalah milik Awang Rosli bin Haji Tuah dan didiami oleh 15 orang ahli keluarga. Kejadian tersebut mengorbankan satu jiwa yang dipercayai salah seorang ahli keluarga berkenaan. Lebih 100 peserta mengambil bahagian dalam riadah berjalan kaki sambil beramal pagi tadi di persekitaran Taman Mahkota Jiblik Mas dan perkarangan Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Aktiviti berjalan kaki sejauh 1.2 km adalah anjuran jawatan kuasa ad hoc mantan penuntut-penuntut Pusat Tingkatan 6 PTE Jalan Muara 1975 hingga 1978. Juga diadakan penyerahan sumbangan yang dikumpul bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Sumbangan lebih RM8,000 diserahkan kepada Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setia Usaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan adalah hasil kutipan derma daripada mantan penuntut PTE senegara yang dibukakan sejak 6 hingga 28 Disember lalu dan melalui acara riadah yang diadakan. Majlis Perundingan Mukim Talisai semalam mengadakan perarakan perahu berhias sebagai pengisian aktiviti Festival Mukim Talisai. Acara diadakan di kawasan tempat penurunan perahu Kampung Danau, daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Perarakan melibatkan 8 penyertaan daripada penduduk kampung dari mukim berkenaan. Acara buat julung kali ini menyemarakkan lagi aktiviti Pesta Disember Brunei dan mengumpul dana bagi tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Herman bin Haji Yaakob. Pelbagai aktiviti menarik dan jualan diadakan semasa Festival Mukim Talisai yang diadakan di kawasan Pantai Danau, daerah Tutong pagi tadi. Antara pengisian festival termasuk aktiviti jalan santai menyusuri Pantai Danau dan sekitar kawasan tempat riadah Kampung Danau. Ia antara lain bertujuan menyemarakkan lagi aktiviti semasa cuti penggal persekolahan. Jadi dengan adanya pertama kali kita mengadakan festival ini, kita berhasrat orang akan lebih mengenali Mukim Talisai dan kampung-kampung yang terdapat di bawahnya seperti Kampung Danau, Kampung Talisai dan juga Kampung Bukit Beruang dan Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Pengakhiran hidup dengan mengharapkan husnul khotimah antara yang disentuh semasa malam munajat anjuran Kementerian Haiwan Ugama semalam. Turut mengimarahkan acara, ahli jawatan kuasa takmir, para jemaah serta belia Masjid Duli Raja Isri Pengira Anak Damit Mukim Kilanas, Masjid Muhammad Jabalul Alam Kuala Belait dan Masjid Hassanal Bolkiah Pekan Tutong. Malam munajat kali ke-118 diisikan dengan tazkirah yang turut menyentuh kepentingan pengakhiran hidup yang tidak diketahui bila dan di mana.
Sebagai usaha membantu nasib golongan anak yatim dan golongan yang memerlukan dalam mempersiapkan diri bagi musim persekolahan sesi baru, pagi tadi diadakan majlis penyerahan sumbangan melalui projek Kotak Kutip Dropbox 2023. Majlis berlangsung di Kelab Golf RBA Brakas. Projek Kotak Kutip Dropbox tahun ini merupakan projek kolaborasi kali ke-7 sejak ia mula diperkenalkan. Majlis anjuran bersama Ketua Kampung dan Ahli Jurukuasa Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Kawasan 2, Mukim Mentiri dengan kerjasama Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam. 30 penerima terdiri daripada 11 orang anak yatim dan 19 orang anak daripada golongan yang memerlukan menerima sumbangan voucher pembelian keperluan persekolahan. Sebagai disampaikan oleh Dayang Hajah Hassanah binti Haji Awang Hassan, yang dipertua Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam, turut memberikan sumbangan para penduduk Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Kawasan 2 dan syarikat swasta. Permintaan yang menggalakkan dalam menghasilkan kalender meja dan buku plana bagi tahun lalu dan adanya permintaan untuk tahun baharu 2024 menyuntik semangat seorang anak tempatan meneruskan usaha sebagai pembuat kalender. Kalender dan buku plana yang dihasilkan bukan sahaja dibeli oleh para pengguna tempatan, bahkan berjaya menarik para pembeli luar negara. Ikuti laporannya bersama Hajah Sahrina Hajadul Ghani. Meskipun sibuk sebagai mahasiswa kedoktoran dan jurugambar bebas, ini tidak melemahkan semangatnya untuk mereka bentuk kalender. Dayang Nur Hamizah binti Haji Ramli menanamkan hasrat memperkenalkan budaya dan masyarakat negara ini melalui rakaman gambar yang diambilnya. Ada beberapa gambar yang terdapat di dalam kalender ini saya olahkan menggunakan Lego untuk melihatkan bagaimana permainan tersebut dimainkan di masa zaman dululah. Jadi ini adalah salah satu tujuan dan peluang saya untuk memperkenalkan balik tentang Brunei dan tradisi Brunei ke orang-orang Ketani dan juga orang-orang luar. Antara pengisian kalender yang dihasilkan iaitu waktu-waktu sembahyang, cuti awam dan cuti sesi persekolahan negara ini. Berdasarkan permintaan yang menggalakkan, pencetakan semula juga dibuat jika diperlukan. Semoga semangat anak tempatan ini dalam mengungsikan keunikan negara akan terus diberi sokongan. Hajah Sahrina Hajadul Ghani melaporkan untuk Berita RTB. Persatuan Gabungan Wanita Halakah Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan bazar amal sempena akhir tahun 2023. Aktiviti berlangsung di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Sebagai salah satu aktiviti mingguan, persatuan tersebut turut memberikan peluang kepada orang ramai untuk membeli barangan sambil beramal dengan menyumbang kepada tabung amal bagi orang-orang yang memerlukan. Aktiviti juga bertujuan memberi pendedahan kepada para pengusaha untuk memperkenalkan sambil mempromosikan produk masing-masing. Halakah ini ialah satu association atau pertubuhan wanita Islam berbagai bangsa di Brunei, yang ada di Brunei. Jadi kami menubuhkan ini untuk mengadakan aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga sosial. Ini adalah end of year sale. Jadinya kami memang selalu mengadakan ini almost every year. Jadi ini adalah tujuannya kami untuk mengutip dana lah untuk membagi bantuan kepada yang memerlukan.